Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atarin Masir. Saya merupakan calon Dr. Falsafah Bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Indonesia. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian saya yang bertajuk Double Deposition 2013, kesesuaian tema filem dengan kreativiti sastra Islam. Jadi kita dah tahu dah sejak hari ini pembentukan filem seram yang ada elemen-elemen Islam ni bukanlah perkara yang baru. Bahkan telah menjadi satu trend khususnya di negara-negara Islam lah seperti Turki, negara Timur Tengah, dan juga tidak terkecuali negara kita Asia Tenggara, Malaysia dan juga Indonesia. Namun seiring dengan zaman, kita lihat fokus filem seram telah berubah. Kalau dulu kita nampak hanya dimasukkan elemen-elemen seperti jump scare, hantu, sihir dan sebagainya, namun kini telah menjadi satu wasiat dakwah, yang menyentuh pelbagai permasalahan umat Islam dan tanpa mengetepikan elemen-elemen filem seram yang lain. Tetap juga adanya entiti paranormal, tetap ada juga babak jump scare. Dan meskipun begitu, walaupun kita nampak adanya filem-filem seram yang berunsurkan Islam, namun kita nampak ada beberapa perkara-perkara penting yang kita lihat bertentangan dengan syariat. Seperti kita nampak adanya babak percampuran jantina, adanya penggunaan dialog yang ada unsur syirik, dan kita nampak adanya pemujaan jin dan syaitan dan sebagainya. Dan perkara inilah telah dibuktikan dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Muhammad dan Rosmawati yang mengkaji filem Munafik, dan juga pensyarah saya Muhammad Adi Amzar yang telah mengkaji filem Perundungan Agama. Dan hasil kedua filem ini seiring dengan pendapat Naik Ahmad di mana beliau berpendapat sesebuah filem Islam yang baik perlu digarap dengan baik agar tidak bercampur perkara hak dan batil dalam satu masa. Oleh sebab itulah saya sendiri cuma melihat dalam kajian ini sejauh mana ketepatan seni dalam kreativiti sastra Islam yang dicadangkan oleh Muhammad Qutub dalam bukunya yang bertajuk Manhaj Al-Fan Al-Islami terhadap tema filem Double Deposition ini, untuk melihat adakah filem ini juga seperti filem-filem yang telah dikaji. Pertama kita lihat soalan literatur. Filem Double Deposition ini merupakan satu filem yang kita boleh lihat di Netflix lah. Dan dia merupakan siri filem Double yang keempat, di mana kita nampak filem Double ni telah ada 6 siri. Dan kesemuanya diarahkan oleh Hasan Kadak dan ditayangkan pada 2 Ogos 2013. Untuk tujuan penayangan di program, filem ini menggunakan tajuk yang lain iaitu Double Curse of Jinn. Dan kita nampak walaupun dia ada 2 tajuk yang berbeza, namun dia memberi gambaran awal terhadap elemen jin lah yang ada dalam filem ini. Dan kita nampak seperti filem-filem di Turki, filem seram Turki yang menggunakan jin sebagai elemen dan juga genre yang penting. Dalam satu sudut pandang yang lain, kita nampak konsep rasukan yang dilakukan dalam jin yang menyebabkan manusia ni melakukan perkara berbahaya di bawah rasukan jin ni mampu memberi satu fahaman yang negatif terutama terhadap Islam lah. Itu dijelaskan oleh Dennis Farooq Erkan dalam kajiannya yang mengulas pendapat mengenai filem Double yang ketiga iaitu Double A Curse of Jinn. Dia tinggal pada 2012 bahawa menunjukkan bahawa jin ini telah dijadikan ataupun disimbolkan oleh para pengarah filem di Turki sebagai satu aspek negatif dalam Islam sebagai satu makhluk yang menakutkan. Yang menyebabkan rasa takut kepada para penonton lah dalam minda sedar mereka. Dan kita lihat dalam sesi filem, pertamanya filem ini dimulakan dengan menonjolkan ketidakpercayaan watak utama iaitu Dr. Ebru. Di mana beliau tidak percaya pada benda-benda paranormal. Oleh sebab itulah beliau mencabar Khwaja Farooq yang terkenal selaku pengamal perubatan paranormal untuk membuktikanlah sangkaan yang begitulah. Kemudian beliau ini berkembang dan menunjukkan satu watak lagi iaitu yang bernama Kubra. Di mana Kubra telah terkena sihir janin disumpah sejak kecil daripada oleh para jin bangsa Sudula dan dirasuk oleh jin yang bernama Sareh. Dan filem ini mencapai klimaksnya menerangkan bahawa sebenarnya Kubra ini telah disumpah akibat perbuatan ayah mereka iaitu Bila dan Ramzi merupakan ayah kepada Kubra dan Ebru. Dan filem ini berakhir dengan pengakhiran yang sadis di mana menjelaskan bahawa ia merupakan komplot Rafika dan Esra yang mahu mengumpulkan Ebru untuk menukar badan Ebru dengan badan Kubra hingga menyebabkan ayahnya Khwaja Farooq kalah dan nasib Ebru sehingga kini tidak diketahui. Dan untuk metodologi, filem ini saya menggunakan hasil kandungan secara kualitatif dan saya telah memilih filem ini kerana filem ini dia ada unsur Islam, terutamanya kehadiran jin sebagaimana yang telah saya jelaskan tadilah. Dan filem ini dia berdurasi selama 2 jam 14 minit. Dan kita lihat ada 3 tema yang telah saya jumpa dalam filem ini. Yang pertama, manusia lebih jahat daripada jin. Tema yang kedua, kasih yang membawa kepada dengki dan dendam. Dan tema ketiga iaitu kesilapan yang tidak boleh dibaiki. Oleh itu, proses analisis untuk filem ini, pertama, kenapa saya tema? Tadi saya dah kenapa saya 3 tema. Kemudian saya telah memilih satu dasar kritikan saya daripada Muhammad Qutub iaitu kreativiti.
Kemudian saya telah kodkan tema tersebut T1, T2 dan T3 dan saya simpulkan dengan analisis dan ditambah dengan sokongan daripada Al-Quran dan Hadis daripada Sahih Bukhari dan sekiranya perlu saya akan datangkan daripada hadis daripada sunnah yang lain. Jadi untuk hasil kajian dapat tidak tema itu penting. Sebab apa? Dalam apa jua naskah sastra, filem, drama, novel dan sebagainya, dia akan bertindak sebagai paksi lah yang akan menunjukkan ke mana hala tuju naskah tersebut. Oleh sebab itu, saya sendiri berpendapat, walaupun filem seram pada awalnya dia menggunakan ataupun berfokus pada rasa takut, namun tema ini sangat penting dalam filem seram agar penonton ini faham apa yang mahu disampaikan oleh pengarah dengan fahaman yang betul. Nampak dalam tema pertama di mana menjelaskan bahawa kejahatan manusia ini lebih jahat daripada jin. Okey, sebab apa? Dia menunjukkan perbuatan rasukan Sara yang telah merasuk Kubra sebagai balasan NI Quran NI yang merujuk kepada balasan perbuatan Kubra dan Ebru yang membunuh Sara sebagai saja menyupai harta karun lah. Dan saya percaya sekiranya saya yang tidak bunuh, mungkin anak-anak mereka tidak akan menghadapi implikasi tersebut. Tema kedua kita nampak kasih sayang keluarga lah yang membawa kepada dengki dan dendam dan ditonjolkan dengan perbuatan Rafika dan juga Esra iaitu ibu dan kakak kepada Kubra yang mahu menggantikan badan Ebru kepada jin itulah untuk menggantikan badan Kubra lah. Okay? Dan yang ketiga tema ialah kita nampak ada beberapa kesilapan yang tak boleh dibaiki. Okay? Pelakunya hanya beredha, hanya menerima sahaja implikasi tersebut dan tidak boleh melakukan apa-apa sahaja. Okay? Dan ditonjolkan dengan apa yang berlaku dalam filem ini terdapat diselesaikan, melainkan dengan membuat korban jiwa. Kita lihat dalam perbincangan, dalam buku Manhaj Al-Fan Al-Islami karya Muhammad Qutub menjelaskan bahawa ketepatan seni dan akhlak itu penting dalam aktiviti sastra Islam. Apa maksudnya? Bermaksud seorang pengamal sastra Islam, pengarah filem, drama ataupun novel dan sebagainya yang mahu menyediakan karya sastra Islam mestilah benar dan tidak boleh terpesong daripada ajaran Islam walaupun dia dibina dengan berpaksikan daya teka diri sendiri. Di sini membuktikan bahawa filem seram ataupun karya sastra Islam ni bukanlah sebuah sastra yang jumut, boring, membosankan. Bahkan dia boleh bervariasi dan berevolusi asalkan dia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kita nampak pertamanya manusia lebih jahat daripada jin. Okay? Adakah betul manusia itu lebih jahat daripada jin? Kita nampak bagaimana perbuatan Bilal dan Ramzi yang sangat membunuh jin Sari, okay? Dan hingga menyebabkan jin Sari itu dendam terhadap perbuatan kejahatan manusia. Dekatnya Allah SWT ini telah memuliakan manusia melebihi sebarang makhluk termasuklah jin. Bagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam, okey, sesungguhnya kami telah memuliakan, itu Allah SWT telah memuliakan bani Adam. Okey. Jadi itulah perkara itu tidaklah betul. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita nampak bagaimanakah kejahatan yang dilakukan oleh Bilal Ramzi ini sebenarnya bukan melambangkan bahawa manusia lebih jahat daripada jin. Namun, itulah membuktikan bahawa itu merupakan kejayaan iblis dalam menghasut umat Bani Adam untuk membuat kejahatan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kita nampak tema kedua kasih yang membawa kepada dengki dendam. Ditunjukkan dalam perbuatan Rafika dan juga Esra yang sayangkan kepada Kubra selaku anak dan juga adik, sanggup mengumikan Ebru hidup, menukarkan badannya dengan badan Kubra. Okay? Dan adakah perkara itu perkara yang betul? Kerana dalam hadis yang masyhur daripada Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam hadis ini, Datuk Yusuf Al-Qaradawi mensyarahkan hal ini dalam bukunya Al-Halal Al-Haram fil Islam, bahawa perkara ini ataupun istilah al-ghayah tabarru al-wasilah niat menghalalkan sini adalah perkara yang tidak benar, tidak terima dalam syarak. Jadi sejauh mana perbuatan perbuatan Rafika dan Esra yang sanggup mengebumikan Ebru hidup atas dasar cinta dan sayang mereka kepada Kubra, itu adalah perkara yang tidak betul, bahkan perkara yang haram meskipun dia halusi dan dibaluti dengan niat yang halal. Sebenarnya kesilapan yang tidak boleh dibaiki. Adakah betul tidak ada kesilapan yang boleh kita baiki? Sehingga ditunjukkan dalam filem ini bahawa Hoja Farouk sendiri terdapat menyelesaikan apa yang berlaku pada Kubra, melainkan hanya untuk mengorbankan badan Ebru ditukar dengan badan Kubra. Barulah selesai masalah ini. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa." Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan satu penyakit itu melainkan bersamanya penyembuh dan juga syifa. Jadi, adakah menunjukkan perkara ini bertentangan dengan hadis tersebut? Tidak ada masalah yang boleh diselesaikan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua,
perbuatan Rafika dan juga Esra yang sanggup mengorbankan Ebru pada diri Rasulullah, mengemukakan hidup-hidup, okey, merupakan satu tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang umatnya untuk berbuat dengan benda yang haram. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Daud, wala tadawu bil haram. Janganlah kamu berubat dengan perkara benda yang haram. Okey. Itu perbuatan yang haram lah. Okey, berubat dengan jin dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nampak adakah kesilapan bila dari boleh dibaiki sehingga menyebabkan anak-anak mereka terpaksa menghadapi implikasi daripada kejadian tersebut. Okey. Kita nampak hingga menyebabkan hanya Farouk pun sendiri telah diserang oleh Rafika dan Esra, hanya terkena amnesia, okey, dan kalah di akhirnya. Dan hakikatnya perkara ini bertentangan. Kemenangan batil ketahanan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-81. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Oleh sebab itulah orang kata apa, tema di mana kekalahan yang baik dan hak akan kalah di akhirnya dengan kekuatan batil ini perlu dielakkan oleh para pengarah filem, para pengarah drama, novel dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ia akan memberikan satu konotasi yang negatif, fahaman negatif bahawa kejahatannya akan menang di akhirnya. Okay? Sebab kuat melebihi hak. Oleh itu saya menyimpulkan bahawa filem Nabi Deposit ini merupakan satu bukti lah bahawa filem seram yang dimaksudkan ilmu Islam satu filem yang keluar daripada klise. Tidak hanya ada jump scare, hanya hantu dan sebagainya. Bahkan dalam filem ini adanya baba-baba dakwah. Kita nampak contohnya Khawaja Farouk menyeru kepada wanita tertepatan jangan menggunakan ilmu hitam, mantra dan sebagainya. Sebab apa? Akan menderita di dunia dan akhirat. Namun, tiga tema yang telah saya kari tadi itu akan menyebabkan filem ini akan terkeluar daripada, boleh mampu terkeluar daripada naskah filem seram Islam. Okay? Sebab ada tiga elemen tadilah. Nah, sebab itulah orang kata apa, sesebuah pengarah filem khususnya yang mahu bergiat, yang mahu membuat filem seram Islam perlu mengambil perhatian terhadap perkara ini. Okey, agar bertepatan dengan pendapat Ahmad di mana sebuah filem, hatta filem seram Islam sekalipun, tidak boleh orang kata apa digarap dengan baik. Perlu digarap dengan baik agar tidak ada kecampuran antara hak dan batil. Okey. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan atas pembentangan saya tadi. Dan saya jemput semua untuk masuk ke Facebook saya dan juga boleh subscribe saya punya YouTube channel. Sebab apa? Sebab kini saya sedang membuat kajian mengenai filem seram Islam. Okey. Sekarang perkongsian dan juga apa-apa pun boleh email saya di ataribasir@gmail.com. Aku Lumatul Semaun. Terima kasih atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.